Share screen. Alright. Lawa lah tanjak Railman ni. Sekejap cikgu tengok buku pendidikan seni. Okey, buku dah jumpa. Toing, 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 toing. Sambil tunggu kawan-kawan yang lain. Slow-slow. Boleh masuk. Okey. Kita buka tag dulu. Okey, nyamuk. Kita dah belajar nyamuk. Bijak bertindak minggu lepas. Dan ni soalan kita pada minggu lepas. Pada minggu ini kita akan masuk unit 12. Amalan pemakanan sihat ya. Bagi yang baru masuk, boleh buka buku tag muka surat 89. Di mana kita akan belajar pada hari ini mengenai amalan pemakanan sihat. Okey. Pada yang baru masuk boleh buka tag muka surat 89. Hari ni hari Jumaat dah. Esok hari Sabtu Ahad. Tapi hari ni kita cuba untuk belajar. Tak payah buat video sekolah hari ni. Kita cuba. Ya. Alright. Okay. Di cikgu cakap pada minggu lepas, Pejabat Kesihatan Malaysia ya telah memberikan peta ataupun piramid makanan kepada rakyat Malaysia semua untuk mengetahui pemakanan sihat dan makanan yang tidak sihat. Tak payah salih. Hari ni kita dengar je. Boleh? Okey. Hari ni kita dengar, tak payah salin, tak payah lukis. Kalau boleh ya, kita rehat dulu hari ni. Minggu depan baru kita salin dan lukis. Minggu ni kita dengar je cikgu ajar tentang piramid makanan Malaysia yang telah diberikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Dulu sebelum ada COVID, Kementerian Kesihatan Malaysia selalu cerita tentang pemakanan, selalu memberi penegasan tentang pemakanan yang sihat, pemakanan yang sihat. Kalau sikit-sikit je dulu keluar iklan pemakanan yang sihat, makan untuk sihat, makan dengan betul, makan apa yang perlu, makan apa yang tidak manis, makan apa yang tidak masin. Okey, kalau cikgu tanya pelajar ya, pelajar-pelajar, apakah penyakit yang akan datang jika kita makan terlebih gula? Jika kita makan lebih manis, banyak makanan yang manis, apakah penyakit yang kita akan dapat? Kencing manis. Betul Hari Ilman, kencing manis ya. Di mana kalau kita terlebih pengambilan gula, kita akan kena penyakit yang diberi nama kencing manis. Diabetes, betul. Cikgu, saya tak dengar suara cikgu. Cuba ni balik. Cuba keluar masuk balik. Kalau tak dengar Sekejap, saya keluar balik jap. keluar masuk balik. Okey. Bagus Hari Ilman. Kemudian, kalau kita makan lebih garam, kita ambil garam yang banyak, apakah penyakit yang kita akan dapat? Darah tinggi. Makan lebih banyak garam, akhirnya kita dapat darah tinggi. Jadi itulah dulu Kementerian Kesihatan Malaysia dia cerita tentang piramid makanan. Cuma kebelakangan ini, 2 tahun kebelakangan ini, kita dah tak dapat nak dengar daripada Kementerian Kesihatan Malaysia tentang kesihatan pemakanan ya. Kerana tengah
tengah sibuk, tengah berlawan dengan penyakit COVID-19 yang tengah menyerang negara kita ni. Oh, penyakit COVID yang telah menyerang negara kita. Berapa kes semalam? Semalam berapa kes penyakit COVID ni? Siapa tahu? Ha. 21.000. Oh, 21,000. Siapa jawab tu? Red Akir ya? Hari Ilman jawab ke Red Akir tu? Oh, bagus. Red Akir bagus. 21,000 penyakit COVID semalam. Ha, bahaya. Jadi kita sebagai pelajar sekolah, cikgu sebagai guru sekolah perlu berada di rumah kecuali ingin membeli barang makanan saja boleh keluar. Ha, begitu. Ya. Tidak boleh pergi ke tempat lain, tidak boleh pergi berjalan-jalan kerana kita ni sebagai yang berada dalam Kementerian Pendidikan, cikgu sebagai cikgu, kamu sebagai pelajar perlu berada di rumah, kita kurangkan keluar ke tempat awam ya jika tidak perlu. Jika nak perlu macam ayah dengan mak nak keluar pergi beli makanan, nak pergi beli nak keluar duit bank, nak beli makanan apa semua tak apalah. Macam kita sebagai pelajar duduk dekat rumah, kita tak perlu keluar pun. Jangan keluar-keluar. Tapi duduk kat rumah pun kita kena jaga kesihatan ya. Kita kena makan dengan betul, jangan ambil semua banyak-banyak tu. Jangan makan Pringles. Jangan makan apa lagi. Makanan-makanan tu semua tu ya, yang dalam plastik-plastik tu, makanan ringan. Mami lah. Apa lagi? Tak dengar? Kuat sikit. Mami. Mami. Yelah, Mami dah sebut dah. Ni, makanan ringan ni. Makanan ringan. Makanan ringan. Snack ni. Jangan makan banyak-banyak macam ni. Ni, nampak keluar tak kat skrin tu? Super ring. Keluar tak? Keluar? Super ring. Makanan ringan ni jangan makan banyak-banyak. McDonald tak apalah, McDonald makan sikit-sikit. McDonald tak apa sebab tak lepas dah nak pergi. Tinggal KFC pun tutup dah satu, tinggal buka satu je. Donut pun tak ada dah sebab COVID ni tak jual. Potato ni jangan makan banyak-banyak. Okey, cerita dia balik semula ke piramid makanan. Piramid makanan ya. Okay, tapi buku surat saya lain. Itulah ada yang buku lain, dia lain sikit. Cuba cari gambar piramid makanan. Okay. Jadi inilah piramid makanan. Kita pergi balik ke buku. Okay. Di bawah ni ialah kalau kita tengok dekat dalam piramid, tapak dia bawah, dekat atas dia kecil. Maksudnya Kementerian Kesihatan Malaysia dah bagi tahu kita, ya, Kementerian Kesihatan bagi tahu, makanlah yang banyak yang belah bawah ni. Yang bawah ni boleh makan banyak. Yang nombor 2 tu ialah sayur-sayuran. Yang nombor 3 itu ialah ikan, ayam, daging dan legum. Kemudian di atas sekali ialah minyak. Ya, minyak macam gula, garam. Begitu. Okey. Jadi banyakkan makan nasi. Bawah tu. Bukan banyak sangat. Bukan pengambilan banyak sampai 3 pinggan, 4 pinggan. Bukan. Maksudnya kalau kita ambil nasi dalam pinggan kita tu, yang banyak tu nasi. Yang lebih bukannya banyak sampai 5 pinggan. Bukan. 1 pinggan tu yang banyak tu nasi. Kemudian sayur. Kemudian ada ayam atau ikan atau telur. Atau legum. Atau apa-apa saja yang ada tu. Yang dalam gambar yang ketiga tu. Kemudian minyak, kicap, garam, gula tu yang paling sikit dalam pinggan tu. Macam tu portion pengambilan makanan dia ya. Okey, kalau kita tengok pengambilan makanan yang sihat ya. Okey, macam ni. Pengambilan makanan yang sihat. Kita tengok yang ni. Okey, macam ni kalau kita buat. Yang banyak tu kat sini. Kemudian sayur-sayur, buah-buah dan juga telur, minyak ni kita kurangkan. Ni kalau dalam pinggan. Okey. Dia suruh ambil macam ni. Karbohidrat besar ni, genggam ni nasi. Nasi segenggam.
Kemudian protein ayam, daging atau ikan banyak ni. Kemudian sayur dan buah kalau ada. Itu adalah pemakanan yang sihat. Cikgu juga ada buat video dekat gym cikgu. Sekejap. Okay, adik cikgu ada gym kat bawah tu. Kalau kita tengok. Okay. Gym. Tengok. Okay, antara makanan. Korang dah makan nasi satu periuk tak besar-besar lagi, rasa badan kurus kering, tiup angin pun melayang, badan sado. Kamu nak jadi sado? Mari tengok video ni. Hai, nama aku Soren dan saya berumur 23 tahun. Hari ni saya nak bagi tahu korang 5 Okay, sado ni tak semestinya badan kita berketul-ketul dan tegak tu. Tetapi sado ni dari segi kesihatan kita ya. Kita kuat dan sihat. Okay. jenis makanan yang sesuai untuk bulking dan mudah didapati. So sebelum aku start dengan 5 jenis makanan tu, saya nak explain tentang apa itu bulking. Bulking ialah satu proses di mana anda membesarkan otot dengan mengambil kalori yang berlebihan, atau nama saintifiknya kita boleh bagi tahu sebagai caloric surplus, where you will take kamu akan consume a lot of makanan yang mengandungi kalori yang tinggi untuk Okay, kalori ni apa? Kalori ni ialah tenaga yang kita dapat daripada pemakanan. Apa yang kita makan tu dia akan bertukar dalam badan kita menjadi kalori. Kalori tu dia panggil kita punya sumber tenaga. Kekuatan yang ada daripada pemakanan yang kita makan. Contohnya macam kereta. Kereta apabila kita isi minyak, dia ada tenaga untuk bergerak. Dia boleh berjalan ya. Kalau kita tak isi minyak, kereta tak boleh berjalan ya. Apabila minyak habis, kalau kereta tu minyak dah tak ada, start lah macam mana pun dia tak hidup. Okay? membantu otot korang menjadi lebih besar dan lebih kuat dan menebal secara dalam proses dan kadar yang cepat dalam masa yang pendek. So basically bulking ni ada 2 jenis tau. Satu ialah dirty bulk, satu ialah tu korang akan mengambil protein yang berlebihan berbanding dengan karbohidrat dengan sugar. Whereby untuk clean bulk tu korang akan cut off totally the sugar consume. Maybe sugar content tu korang boleh didapati daripada protein shake yang korang consume. So senang cerita, ni kalau dia cerita pasal pemakanan untuk gym lah, untuk badan yang lebih ada otot. Tapi bagi kita sebagai rakyat Malaysia, sebagai sebagai pelajar, sebagai yang berada dekat darjah 3 sekarang ni, kita perlu tahu apa itu makanan sihat, apa itu makanan tidak sihat. Yang macam Kementerian Kesihatan letak dekat muka surat 89 buku teks kita ni, inilah cerita pasal tentang makanan sihat, yang mana perlu lebih banyak kita mengambil makanan seperti nasi, mi, roti bijirin, produk bijirin, ubi-ubian, seperti ubi kayu, jagung dan sebagainya. Kemudian selepas daripada apa yang banyak tu ialah sayur-sayuran dan buah-buahan. Kemudian kita ada ikan, ayam dan daging, dan juga produk susu dan tenusu. Kemudian kita perlu ambil, apa yang perlu diambil sikit ialah lemak yang mana datang daripada minyak, garam dan gula. Macam Hari Ilman sebut tadi, kalau cikgu tanya dia apa yang akan jadi kalau makan gula lebih, dia cakap kencing manis dan diabetes. Kemudian cikgu tanya dia apa yang akan jadi kalau ambil makan banyak garam, dia cakap akan dapat darah tinggi. Itu sahaja yang perlu kita tahu untuk piramid makanan bagi darjah 3.
Tapi bila naik darjah 4, darjah 5, darjah 6, kita akan pergi. Apa yang kita makan, dia akan jadi apa. Contohnya kalau kita makan nasi. Nasi untuk apa? Kita makan buah-buahan. Buah-buahan untuk apa? Apa yang ada dalam buah-buahan? Sampai sekolah menengah nanti dia akan belajar perkara-perkara ni. Kalau Rik Akil tahulah mak dengan ayah dia sekolah menengah. Kan? Rik Akil kan? Mana Rik Akil ni? Ada ke Rik Akil ni? Senyap je. Akil Ashraf ada? Idina ada? Ada. Okay. Okay. Jadi, alright. Bagus. Yang ada ni semua pelajar yang hebat di 3 Pintar. Jadi hari ni, apa yang cikgu nak, kita cuma belajar dan baca ya. Kamu cuma perlu baca, tak perlu lukis hari ni. Tak perlu tulis hari ni. Esok hari Sabtu Ahad boleh cuti dengan betul ya. Dengan rehat dengan betul. Untuk PJ lah. PJ tak ada kerja. Okay. Minggu ni, hari ni kita cuma baca dan tahu ya. Apa yang perlu makan lebih banyak dekat bawah dalam piramid ni. Yang cikgu sebut tadi nasi, mi, roti, bijirin. Kemudian yang keduanya sayur-sayuran dan buah-buahan. Kemudian ialah protein daripada ikan, daging dan ayam. Kemudian susu dan tenusu. Dan yang paling sikit perlu diambil ialah minyak, gula, garam dan sebagainya. Tapi garam ni kalau kita tengok dekat pasaran ada macam-macam jenis garam ya. Ada juga garam yang sihat, ada garam yang biasa. Dan gula juga ada macam tu. Ada gula yang biasa dan juga ada gula yang sihat daripada ekstrak tumbuh-tumbuhan dan sebagainya lah. Okey, kita pergi muka surat 90. Pilihan berkhasiat, pilihan sihat. Snack ya. Snack ialah makanan yang dimakan pada waktu malam. Snack ialah makanan yang dimakan antara waktu makan utama sekiranya perlu. Yang berikut ialah contoh snack berkhasiat. Ni jarang-jarang lah kalau kita orang Melayu ni. Tapi perlu ya. Benda ni perlu. Kalau kita pergi hotel selalunya kita nampak ya. Perkara-perkara macam ni. Ada roti, ada salad, ada yogurt, ada cornflake, bijirin dan sebagainya ya. Kacang-kacang, salad ni, buah-buahan. Alright? Jadi senaraikan 5 snack berkhasiat pilihan kamu yang dan nyatakan sebab kenapa kamu memilih snack tersebut. Nyatakan. Okay? Untuk berfikir. Contoh kalau cikgu tanya, Hafiz Zikri, apa makanan snack yang berkhasiat untuk Hafiz Zikri makan? Mana Hafiz Zikri? Hafiz Zikri makan apa yang sihat Hafiz Zikri? Snack yang sihat. Roti. Roti, okey bagus Hafiz Zikri, tahniah. Okey, Rik Zakir, apa makanan sihat Rik Zakir? Ada Rik Zakir? Rik Zakir? Rik Zakir? Tak ada. Makanan sihat. Apa makanan sihat Rik Zakir? Roti. Roti juga. Lagi? Makanan sihat. Sayur. Sayur. Okey, bagus. Salad, sayur dan sebagainya. Okey, Juraini Baim. Juraini Baim ni siapa ya? Aina Sofia. Okey, Aina Sofia. Apa makanan pula? Apa snack pilihan yang suka Aina Sofia suka antara ni gambar-gambar ni? Ada gambar roti, yogurt, ada cornflake, ada oat, ada kacang-kacang. Apa yang Aina Sofia suka antara Buah-buahan. buah-buahan? Bagus Aina Sofia, terbaik. Akil Ashraf. Okey, Akil Ashraf. Akil Ashraf, apa snack berkhasiat pilihan Akil Ashraf? Tengok dalam gambar ni. Sandwich. Sandwich. Bagus Akil Ashraf, tahniah. Danish Syafiq, apa snack berkhasiat ya? Apa snack berkhasiat pilihan Danish Syafiq? Buah-buahan. Buah-buahan. Bagus Danish Syafiq. Okey, kemudian Muhammad Fidal Hazim, apakah snack berkhasiat pilihan Muhammad Fidal Hazim? Buah-buahan. Buah-buahan juga. Okey, bagus. Kemudian Hari Ilman, apakah snack berkhasiat pilihan Hari Ilman? Buah-buahan. Buah-buahan juga. Okey, Idina Safia, apakah pilihan snack berkhasiat pilihan Idina? Cornflake. Okey, bagus. Jadi hari ni yang betul-betul kita belajar ialah piramid makanan dan snack berkhasiat pilihan pelajar 3 Pintar. Okey.
Cikgu ada rekod dah. Yang mana Hafiz Zikri dah jawab tadi, Rik Akil dah jawab tadi, Aina Sofia dah jawab, Akil Aisyah jawab, Jelni Hafiz dah jawab, Fida Azin dah jawab, Arilman dah jawab dan juga Nur Idina Safia juga telah jawab. Jadi tahniah untuk kelas 3 pintar yang hadir pada hari ini. Dan juga ini sahaja yang kita belajar hari ini iaitu piramid, makanan dan snack khasiat. Jadi hari ini tidak perlu tulis apa-apa. Tak payah buat kerja hari ini, rehat. Baca je, tengok gambar dah cukup. Okey, boleh? Ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada. Mantap. Okey, cikgu tanya seorang-seorang. Hafiz Zikri ada soalan tak? Tak ada. Adik Akil, Aina Sofia, Akil Aisyah, Dani Hafiz, Fida Azim, Arilman, Nordina Safia. Okey. Jadi kita akan tamat. Hilang pula ya. Sekarang dah ada gambar. Boleh tukar-tukar ni. Bagus dia orang ni. Okey, tahniah kepada semua. Jadi cikgu akan end dulu kelas pendidikan jasmani kesihatan kita pada hari ni. Bye-bye semua. Bye. Terima kasih hadir. Sama.